Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi siri penjelasan buku saya ini, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Kita sekarang masuk di muka surat 270, ketika di dalam Taman Syurga. Tuan-tuan dan puan, sementara saya bacakan buku ini, apa kata kita lihat pandangan dia dengan menggunakan drone ini. Saya naikkan terlebih dahulu. Kita enjoy the view sambil mendengar saya menjelaskan daripada buku saya ini ya. Saya sekarang di salah satu taman di Eco Gardens Setia Alam. Mari kita tengok jika ada sunset yang cantik pada petang ini. Penggambaran menggunakan kualiti 1080p dengan 30 frame per second ya. Okey, nampaknya matahari terselindung di sebalik awan. Tidak dapat nampak sangat, tetapi okey jugalah view ini. Okey, sekarang pada ketinggian 30 meter. Okey, baik, kita sambung ya. Apa maksud ketika di dalam Taman Syurga? Yang ini apabila kita menziarahi rakan ataupun sesiapa yang sakit, baik di hospital ataupun di rumahnya. Apa yang patut kita buat? Okey, pertama sekali berkata-kata yang baik, sebagaimana sebuah hadis yang saya kemukakan ya di muka surat 271 ini, hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza hadartum al-marida aw mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Apabila salah seorang kalian menghadiri, yang ini menziarahi orang yang sakit atau orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah perkataan yang baik, kerana sesungguhnya malaikat mengaminkan ke atas apa yang kalian ucapkan. Jadi apabila kita ziarah, ucapkan yang baik-baik, seperti memberi kata-kata motivasi, seperti mendoakannya. Okey, kerana malaikat mengaminkan apa yang kita sebut itu. Dalam antara yang patut kita sebut, ialah kita bacakan kepadanya hadis-hadis yang ada dalam buku saya ini, yang telah saya baca pada awal dahulunya, hikmah di sebalik penyakit tersebut. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, dalam hadis muka surat 272 yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan darjat yang sahih ya. Ummul A'la radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahiku sementara aku sedang sakit. Baginda bersabda, bergembiralah wahai Ummul A'la, kerana sesungguhnya di sebalik sakit ataupun di sebalik penyakit seorang Muslim, Allah akan menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Okey, jadi ini hadis yang saya masukkan tadi tu. Hadis ini ataupun hadis-hadis lain yang apabila kita baca, ia dapat memberi kegembiraan, ia dapat memberi ketenangan kepada orang yang sedang diuji dengan penyakit pada saat itu. Okey, contoh lain sebuah lagi hadis. Okey, jadi contoh tadi tu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi orang sakit, apa yang baginda lakukan? Baginda menyebut bahawa penyakit itu menghapuskan dosa ataupun menghilangkan dosa. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi orang sakit. Jadi kita boleh baca hadis itu ataupun hadis lain yang telah saya kemukakan sebelum ini. Ayuh kita ulang kaji sedikit. Saya baca terjemahannya sahaja. Okey, tidaklah. Okey, nampak ke saya sedang duduk kat bawah tu? Okey, tak apa.
Tidaklah sesuatu menimpa seorang Muslim daripada kelemahan, wabak, kebingungan, kesedihan, sakit atau kesusahan sehinggalah kepada duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapuskan dengan itu semua dosanya. Ini satu contoh hadis yang kita boleh bacakan, ya. Contoh yang lain, sebuah hadis lain yang bermaksud sesungguhnya besarnya ganjaran pahala bersamaan dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai sesuatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka siapa yang redha, maka dia mendapat keredaan Allah. Dan siapa yang marah, maka dia mendapat kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Okey, jadi kita apa? Satu lagi hadis, ya. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Baginda menjawab, para nabi. Kemudian orang yang memiliki keutamaan sepertinya. Kemudian orang yang memiliki keutamaan sepertinya. Seseorang itu diuji berdasarkan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, jika agamanya lemah, dia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ujian-ujian ini tidak akan berhenti menimpa seorang hamba sehingga dia berjalan di atas muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Bracket, kerana dosa kesalahan telah dihapuskan oleh ujian-ujian tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan dalam suasana sedang sakit, sama ada di ward hospital ataupun di rumah, lalu sahabat, saudara yang datang menziarahi anda membacakan hadis-hadis ini. Sudah tentu ia menjadi sesuatu yang menggembirakan anda, sesuatu yang menenangkan anda bahawa penyakit ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi memiliki hikmah yang besar di sebaliknya, ya. Inilah juga sunnah Nabi, saya ulangi, ya. Inilah juga sunnah Nabi berdasarkan hadis Ummul A'la yang saya bacakan pada mula tadi, ya. Yang baginda apabila ziarahinya menyebut kepadanya, bergembiralah. Orang sedang sakit ni, bergembiralah wahai Ummul A'la, kerana sesungguhnya di sebalik sakit seorang Muslim, Allah akan menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tak nak kena sebut, ya, Nabi SAW bila ziarah orang sakit, Nabi tak bacakan surah Yasin, tapi sebaliknya memberi motivasi, memberi khabar gembira tentang hikmah di sebalik ujian penyakit itu, ya. Baik, mungkin kita share satu lagi hadis di muka surat 277, ya, muka surat 277. Sesungguhnya, seorang mukmin amat menakjubkan, ajaban li amril mu'minin inna amrahu kulluhu khairun wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh ajaib, urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Semua urusannya adalah baik belaka, dan perkara seperti ini tidak berlaku kepada seorang jua melainkan dia seorang mukmin. Ini juga menjadi ciri-ciri seorang mukmin inilah. Yang ini apa, ya? Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika dia mendapat sesuatu yang tidak disukainya, dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi diri seorang mukmin ni sentiasa bergilir-gilir antara syukur dan sabar, sentiasa antara syukur dan juga sabar. Baik, selain itu Nabi SAW juga mendoakan pesakit dengan doa yang ringan saja. Okey, kita sekarang masuk di muka surat 279. Muka surat 279, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menziarahi orang sakit yang belum datang ajalnya, kemudian dia mengucapkan di sebelahnya sebanyak 7 kali. Maknanya bila datang ziarah duduk sebelah lah, kan?
Okey, apa yang diucapkan? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullah, aku memohon kepada Allah hal azim, yang maha agung, rabbal arsyil azim, Tuhan arasy yang azim, yang agung, ayyashfiyaka, agar Allah menyembuhkan engkau. Full stop ataupun noktah. Pendek saja doa Nabi. Dulu bila mak saya, bila ayah saya sakit yang membawa kepada kematian mereka ataupun mereka meninggal dunia, ramailah datang ziarah. Bagus, alhamdulillah. So ada yang membaca doa panjang, doanya saya perhatikan saja, panjang doanya. Saya tak angkat tangan sama sebab saya tak faham apa dia yang didoakan. Jadi sebenarnya yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pendek dan ringkas saja, ya. Apa dia? Sekali lagi, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, baca 7 kali. Hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Jika nak lafaz hadis ni, sila dapatkan buku ini. Boleh muat turun edisi percuma PDF, boleh juga dipesan, ya. Daripada Jaha Besar, saya ada bagi link dalam video pertama yang awal sekali. Baik, ada doa lain juga yang baginda pernah ajar, iaitu azhibil ba'sa rabban nas washfi fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Okey, ini daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, ya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi orang sakit, baginda berdoa dengan doa ini, ya. Ataupun satu lafaz lain, Allahumma azhibil ba'sa rabban nas, Allahumma azhibil ba'sa rabban nas. Wa ya Allah, hilangkanlah, azhab ni pergi, ya, macam halaukanlah, hilangkanlah penyakit ini. Dan rabban nas, wahai Tuhan manusia, washfi, sembuhkanlah, fa anta syafi, kerana sesungguhnya engkaulah asy-syafi, ya, yang maha penyembuh. La syifaa, tidak ada kesembuhan, illa syifauka, melainkan kesembuhan engkau. Syifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan apa-apa kesan lanjutan. Ini salah satu doa yang baginda baca. Satu lagi doa yang baginda pernah baca ialah dalam sebuah hadis, riwayat Imam Muslim. Yang tadi itu daripada Ali bin Abi Talib, yang doa Allahumma azhibil ba'sa rabban nas washfi fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Hadis itu riwayat Imam Tirmizi, darjatnya sahih, ya. Dalam sebuah lagi hadis daripada Sahih Muslim, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas, baginda mendoakannya, Allahumma shfi Sa'adan. Itu saja. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, sebanyak 3 kali. Kadang-kadang kita tak hafal pula doa ni, kan. Walaupun saya baca tadi pendek je, tapi kita tak hafal. Ataupun dah hafal, tapi datang ziarah tu lupa pula. Maka doa tu pendek saja boleh. Ya Allah, sembuhkanlah. Kita sebutlah nama orang yang kita ziarah ini. Ataupun boleh saja, ya Allah, sembuhkanlah ibuku, sembuhkanlah ayahku, sembuhkanlah pakcik aku, sebagai contoh, ya. Jadi pendek saja, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah sangat Islam ini, mudah sangat sunnah Nabi ini. Tak payah doa berjela-jela. Sampai-sampai kita ni bila ziarah orang, aku tak hafal apa-apa doa. Macam mana, ya? Tak apalah, aku baca surah Yasin sajalah. Okey? Jadi doanya sependek, ya Allah, sembuhkanlah nama orang yang kita ziarah itu, ya. Baik, dalam sebuah lagi hadis, baginda juga pernah berdoa dengan mengatakan la ba'sa tahurun insya-Allah. Yang bermaksud tidak mengapa, penyakit ini membersihkan dosa-dosa insya-Allah, ya. Jadi baginda apabila ziarah membaca yang ini, yang kita kata doa pun boleh, ataupun kata-kata motivasi pun boleh. La ba'sa ni maksudnya tidak mengapa, ataupun don't worry lah bahasa kita. Don't worry, ya. Tahur ni maksudnya membersihkan. Bersihkan apa? Yang membersihkan dosa-dosa kita insya-Allah. Jadi inilah beberapa
amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menziarahi taman syurga, yang ini apabila kita menziarahi orang sakit. Kalau ada yang tertanya-tanya kenapa pula ziarah taman syurga, sila rujuk pada video sebelum ini ya. Ada satu playlist ataupun senarai video yang khas di mana saya mengulas daripada buku saya ini, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Sila tonton mengikut tertibnya. Jadi dalam 2 video sebelum ini saya telah terangkan bahawa orang yang pergi ziarah orang yang sakit disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sedang menghadiri ataupun memasuki taman syurga, sedang memetik buah-buahan di taman syurga pada ketika itu ya. Jadi bila kita dah pergi ziarah orang, apa nak buat? Okey, secara ringkasnya, pertama, ucapkanlah perkara yang baik-baik kerana malaikat mengaminkan ucapan kita yang baik-baik. Nombor 1. Nombor 2, bacakan hadis-hadis yang menerangkan hikmah di sebalik ujian tersebut ya. Hadis-hadis tu tadi saya baca beberapa di bahagian awal buku ini, ada banyak juga hadis-hadis sedemikian itu. Ketiga, kita mendoakannya dengan doa yang Nabi sendiri ajar. Pendek saja, tapi kalau tak hafal pun, yang paling pendek sekalipun ialah Ya Allah, sembuhkanlah nama orang yang kita ziarahi. Tak nak sebut nama pun tak apa. Ya Allah, sembuhkanlah ibuku ke, ayahku ke, makcikku ke, dan sebagainya ya. Sebegitu mudah sebenarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga sini saja dahulu. Kita akan sambung kemudian nanti. Sambungan lagi sikit lagi nak habis buku ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sudah nak masuk waktu maghrib. Okey, drone pun datang balik. Ayuh landing, ayuh kita balik ya. Okey, turun, landing. Okey, landing.